Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, 8 hari bulan 1 24, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam juzuk yang ketiga, ayat 282 adalah merupakan ayat yang terpanjang dalam Quran. Sebagaimana surah Al-Baqarah, surah yang terpanjang dalam Quran, ayat ini dia panggil ayatud dain wa tawsiq bihi bil kitabah. Tawsiqud dain al-muajjal bil kitabah, awis syahadah awir rahn. Mana ayat ini menjelaskan tentang hukum berhutang, dan Allah suruh tulis semua transaksi hutang dengan terperinci. Jangan main cincai gitulah. Hutang yang bertangguh. Kalau jual cash, jual tunai, tak apa, tak tulis. Tapi kalau tuan kedai nak rekod jualan dia, itu cerita lain. Dan para saksi tunaikan amanah dengan jujur, jangan duk sembunyikan maklumat yang dia tahu, kerana itu tidak jujur namanya. Oleh kerana ayat ni panjang, kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada tafsiran secara juz'i, mana ambil satu-satu. Bagi pelajar yang ada pimpinan jawi, bermula muka surat 90, berakhir 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم
wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Itu dia panggil ayat paling panjang dalam Al-Quran. Nama dia Ayatud Dain wa Tawsiqihi bil Kitabah. Tengok terjemahan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu secara terperinci ataupun secara detail. Jadi hukum ini meliputi segala jenis muamalat, yakni urusan mengenai berjual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya, itu dia panggil urusan muamalat. Munasabatul ayah, kita tengok munasabah ayat sikit. Allah Ta'ala telah bincang tentang sistem perjalanan hidup manusia dalam harta dia. Kita ayat-ayat kita ni kita bicara tentang harta. Maka Allah Ta'ala mulakan dengan mengambil berat kepada keadaan orang fakir miskin. Hendaklah kamu pergi tolong mereka, bantu orang susah. Dan kemudian Allah Ta'ala jelaskan pengharaman riba. Murabi, puak-puak ambil riba, mu jangan buat nanya ke orang. Dahlah dia nyaya, dia perlu, kamu pergi tekan dia pula, nyaya, jangan ambil riba. Siapa ambil riba, apa jadi? Maka mereka telah isytihar perang terhadap Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang ayat ini, thallatha bibayani tawsiqat. Allah Ta'ala nyatakan ini isu yang ketiga, isu nak ambil, orang panggil tulisan, bukti, maklumat yang jelas, saksi-saksi yang baik dalam transaksi jual beli secara bertangguh. Sama ada saksi itu bertulis ataupun kita letak gadaian ataupun apa-apa sajalah janji-janji lain yang boleh menjaga hak tuan hutang. Orang hutang pandai aja dia, tapi hak tuan hutang tu nyaya. Masa dia bagi senyum, masa nak bayar lari. Zalim. Ini undang-undang Islam, undang-undang yang cukup indah. Sebab apa indah? Sebab dia datang dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini ayat yang paling panjang dalam Quran yang berkait dengan ibadat, dengan muamalat, menunjukkan bahawa Islam tidak menentang hak milik seorang, tapi Islam larang penindasan, larang manipulasi, larang buat nanya kepada orang miskin. Orang yang adalah dia miskin, dia perlu pada duit, engkau ambil cas riba pula, maka ini perbuatan jenayah. Baik, kita ambil satu persatu. Wahai orang yang beriman, tadi kita dah terjemahkan. Bila kamu berjual beli secara hutang bertangguh, maka kena tulis. Tulis dengan tulisan yang terperinci. Berapa kadar, bila tarikh bayar berapa kali, tulis belakang. Di mana tempat bayaran, tepi jalan ke tepi kolam, atas kereta ke di pejabat, tengok tanda. Wal yaktub bainakum katibum bil adli, dan hendaklah kamu menulis, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan adil dan benar, jangan khianat. Jangan khianat. Maknanya kalau orang ni buta 10,000, tulis 10,000 ringgit titik. Jangan pula boleh 10,000 kosong belakang. Jangan. Orang boleh tambah 10,000 ringgit, 10,000 dolar,
Beza tu 10,000 baht, 10,000 rupi. Jadi berbeza dia punya kadar nilai. Maka kena tulis dengan betul. Jangan duduk mengaruk, jangan tambah, jangan lebih, jangan kurang. Pasal Tuhan kata katibum bil adli, dengan adil, dengan saksama, dengan telus. Dia ni waris aku ni. Dia buta 10,000, kita tulis 8,5. Jahat lah tu. Dia beli barang ni 100 kapik beras, kita tulis 120. Jadi kita kata itu kejahatan. Jangan buat. Yang pertama sekali, tulis. Isu yang pertama, Allah suruh tulis. Jangan ada Pak Haji ke, Pak Ustaz ke, Pak Lebay ke bercakap pinggan bila orang tulis. Ni setengah orang ni jangan celak mata. Ni ambil buku kita ni, tulis lah tanda tulis. Allah anta. Tak percaya kan? Ada ni. Ada ustaz kita celak mata lah gitu. Allah anta. Tak percaya kan? Ana bukan tak percaya, tapi Tuhan suruh tulis. Faktubu. Ini arahan Allah Ta'ala suruh tulis. Sebab hari ni kita ingat, esok tak apa ingat, lusa sudah lupa, waktu nak bayar tak tahu mana. Ini masalah kita. Sekurang-kurangnya kita ada bayan, ada bukti pembelian, ditandatangani oleh pembeli dan saksi yang sudah tanda tangan bahawa dia beli barang kita. Tulis tuan-tuan, tak kira siapa dia, ustaz ke, Pak Haji ke, Pak Lebay ke, baba ke, doktor, tulis belakang. Sebab manusia ni mudah lupa dalam bab hutang dia dengan orang. Jangan main. Tapi tuan hutang tak apa lupa. Ingat molek, tuan hutang tak lupa. Hak mudah lupanya orang yang berhutang. Mudah lupa. Lupa ke apa? Lupa nak bayar. Dia tahu dia ada hutang orang. Tapi bab bayar, payah. Orang Kelantan kata le'ik. Jumpa perkataan baru hari ni. Le'ik, tahu le'ik. Le'ik ni liak. Macam kita punya getah gitu. Payah nak pulah, nak putus. Tak putus. Le'ik ni mana payah lah nak dapat barang dia. Setengah orang kata macam pokok pisang. Pokok pisang ni tak lurus sendiri daun dia. Kena cantas. Kena kerak, potong baru dulu. Ni pun orang tua hutang lagi tu lah perangai le'ik ni. Nak boleh bayar tu ke Allah. Kena mitah kata orang. Pergi tunggu di rumah dia tak ada. Pergi rumah dia, anak dia keluar. Anak dia pula kecil, tak apa kecek. Abah kata dia tak ada rumah. Abah cakap, pedah. Mungkin budak ni betul seterik. Budak tak pandai menipu. Pok dia yang ajar menipu. Maaf lah Pak Cik, Abah cakap dia tak ada kat rumah. Boleh pedah hari ni. Kita tunggu di masjid pula. Kita duduk tunggu tangga, dia tunggu kopi tutup email, pinjam. Lari juga. Nak kita tunggu mana awak? Tunggu kubur lah jawab dia. Dah dia mati dah. Baiklah. Itu ada orang nak berhutang kena tulis. Penulisnya mesti adil, jangan khianat. Kita berpindah pada isu yang kedua. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Dan janganlah seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Ayat ni turun zaman Nabi ni, tuan-tuan tanda, zaman Nabi zaman ummiyah. Zaman orang tak ramai yang pandai menulis. Tak pandai menulis. Dia berniaga tapi menulis tak reti. Habis Allah Taala perintahkan supaya si penulis yang diminta supaya tulis tu, Allah Taala beri pada kamu ilmu, syukurlah, tulis pada orang ni. Itu satu arahan. Wal yumli lillazi 'alaihi al-haqqu. Oleh itu hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu merancanakan isi surat hutang itu dengan jelas. Tulis bahawa saya Mamak bin Dogo telah berhutang dengan Daulah bin Samad sebanyak RM5,000. Sebut apa-apa, tarikh bayar bila, tulis. Waliyattaqillaha rabbah. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Jangan tulis yang tak betul. Orang buta 1,000, mutus 2,000, naya. Dia beli barang 500 kapik beras, awak tulis 400. Zalim kepada tokek.
wala yabkhas minhu syai'a, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Maknanya ini etika. Dia panggil etika, si penulis kena belajar betul-betul. Aila yang bari am yamtani. Siapa dia pandai menulis, jangan malas, jangan tak nak menulis, jangan tak bantu orang. Allah Ta'ala ajar kepada kamu ilmu menulis, tulis. Jadi sebab itulah Tuhan bangkit. Kama 'allamahullah. Allah Ta'ala ajar kepada kamu ilmu, tulislah kepada orang kampung yang tak reti menulis ni. Jangan malah. Jadi tulis dengan cara yang betul, yang jelas, dan wal yumli allazi al madin ala al katib. Jadi orang hak buta tu tulis detail maklumat bahawa saya Mamak bin Dolah dengan ini berhutang dengan siapa dia fulan, dengan sebut wal yahzaril iqab Allah, dan penulis jangan menyeleweng. Orang buta pula jangan menipu, jangan kurangkan hak, jangan lebih pun tak boleh. Dua-dua tu zalim. Kalau kita tulis lebih, zalim kepada pembeli. Kalau kita tulis kurang, zalim kepada tokek. Dua-dua jangan. La tuzlimuna wa la tuzlamun. Dua-dua jangan dikhianati. Tulis semua. Isu yang ketiga, tulis. Nombor 3, kalau sekiranya pembeli itu ataupun orang yang jual tu safih, tak pandai, sama ada dia bodoh ataupun dia lemah ni budak-budak OKU lah, ataupun tak boleh nulis, siapa, maka wali dia kena bertanggungjawab. Tengok ayat. Fa in kana alladhi alayhi alhaq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Tulis ini kategori yang ketiga. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah, dia tak erti nak menulis sendiri, ataupun dia lemah ni kanak-kanak ke apa, orang panggil kurang upaya, ni, atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan isi surat itu, tak pandai dia, saya tak erti, mu tengok sendirilah dalam bekas ni, tengok aku beli dah ni, ambil satu-satu tanda, sampai begitu detail. Allah ajar kepada kita supaya tidak berkelahi di kemudian hari. Susah awal, senang kemudian. Susah awal, senang kemudian. Tulis belakang. Jadi hendaklah kamu mengadakan lagi. Kalau dia lemah untuk dia tulis sendiri, tidak dapat hendak merencanakan isi surat itu, maka nak direncanakan, ditulis oleh walinya dengan adil. Siapa dia wali dia tu? Maknanya penjaga dia. Penjaga dia ni ayah dia ke, atuk dia ke, adik-beradik dia ke, pegawai dia ke. Dia kaya, ada duit, tetapi dia tak boleh nak tulis sendiri, maka pembantu dia kena tulis. Dia panggil wali dia, kena tulis. Dan wali itu pula kena adil, kena telus, jangan duk main kenyuk mata dengan pembeli, dengan penjual. Tulis banyaklah budak ni bodoh. Ni pakcik ni tak reti apa ni OKU ni. Tapi piti banyak orang tua ni. Nah, kereta type banyak. Mu 50 aku 50. Dia beli 100, kita tulis 200. Ini zalim. Banyak kali kalau tuan-tuan rajin cuba bilang berapa kali kalimah al-adil dalam ayat ini. Berapa kali Allah ulang kalimah adil, bil adli berapa kali? Tengok, mula-mula sekali. Baris yang ketiga, katibun bil adli. Lepas tu mari pula ayat Quran, mari pula ni. Falyumlil waliyuhu bil adli. Jadi Allah Taala ulang kalimah adil supaya kita berhati-hati tuan-tuan. Mu jangan kena dahlah dia tak reti. Dahlah dia lemah. Dahlah dia OKU. Mungkin kena dia tu apa? Ini permainan yang perlu kita kena ingat. Baiklah. 4, isu yang keempat. 4 ke 3? 4 dah kan? 4 dah. Yang keempat,
wastashhidu syahidaini min rijalikum. Wastashhidu, dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi laki-laki dari kalangan kamu. Mana orang laki-laki yang baik. Jangan cari laki kemacar, kata orang yang tidak berakhlak nak jadi saksi. Jangan. Jadi saksi kena orang baik. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada. Kemudian jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, tak ada laki-laki sini, seorangnya ada laki-laki, maka bolehlah seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadikan saksi. Jadi kalau kita tak ada laki-laki, ada seorang je laki-laki, maka dalam bab harta diterima saksi wanita, tapi syarat 2 orang. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, supaya jika yang seorang lupa dari saksi perempuan yang berdua itu, maka dah diingatkan oleh yang seorang lagi. Jadi 2 wanita, seorang laki-laki. Jadi ini cara. Maknanya Allah Ta'ala beri peluang, sepatutnya saksi yang pertama 2 laki-laki. Kalau tak ada 2 orang laki-laki, seorang laki-laki, dua wanita boleh menjadi saksi. 2 wanita boleh menjadi saksi dalam bab apa? Dalam bab keuangan boleh. Jadi Alhamdulillah, Allah Ta'ala letakkan level taraf wanita itu tinggi. Boleh jadi saksi. Yang keempat tadi, isu saksi sendiri itu. Body saksi, laki-laki atau 2 wanita, seorang laki-laki boleh. Yang kelima, ini mula Allah Ta'ala nak beri peringatan kepada saksi. Wala ya'bash syuhada'u idza ma du'u. Tulis 5. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Tuan saksi, puan saksi, awak kalau dipanggil untuk jadi saksi di mahkamah, kena hadir. Jangan duk main saya sibuk, saya busy, saya lorak. No. Kalau kita dah jadi saksi, kita kena bertanggungjawab dengan orang yang disaksikan itu, supaya hak dia tidak hilang ataupun dinafikan hak yang ada ke atasnya. Jangan main. Kita kena tanggungjawab. Cari orang lain, cari orang lain apa awak yang jadi saksi tadi. Ini kena ingatlah, kena ingat molek. Saksi jangan buat payah, buat nyusah, jangan. Allahu akbar. Ai laisa lisyuhada yamta'u minal ijabah. Maknanya saksi kena bertanggungjawab. Lah ni ramai orang jadi saksi. Saksi Facebook nama dia. Saya tengok depan mata saya berlaku pergaduhan. Depan mata saya berlaku aksiden. Siap tunjuk dengan kamera kereta dia lagi. Straight tunjuk. Baik, oleh kerana awak tengok, awak tolong pergi mahkamah. Menyaksikan bahawa kawan ini dilanggar oleh orang ni. Sorry. Saya sibuk, saya busy, saya lorak, saya tak ada masa. Ini Allah larang. Wala ya'bash syuhada idza madu. Orang jadi saksi kena hadir, kena tolong membela kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Kena tolong. Jangan duk main payah basuh gitu. Baiklah. 5 dah kita. 6. Yang ke-6, tengok ni. Allah Ta'ala suruh tulis semua. Mana tak ada no limit. Alah, saya butang 1000 je, takkan nak tulis. Lainlah kalau 1 juta. No. Tengok Tuhan kata apa. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu. Jangan jemu, tulis.
Sama ada kecil atau besar jumlahnya. Butai RM10, tulis. Jangan tak tulis. Butai RM10,000, tulis. Butai RM10 juta, tulis. Kita cincak Allah tak lekas lah. RM20 pun nak tulis juga. Allah bakhil. Kedai apa macam ni? Orang zaman dulu senang. Dia ada buku 35. Kenal? Orang tua apa kita ni kenal lah buku 35. Tak? Budak-budak ni mana tahu. Buku 35 tu kan buku kecil nota tu dia tulis 5 3 kali jadi 35. Buku tu lah yang banyak di kedai-kedai kopi, di kedai runcit di kampung-kampung. Buku tu lah sebenarnya penyelamat daripada kelaparan anak-anak orang kita. Mari cik Tok Haji tak boleh nori hari ni. Anak nak susu krak tokai apa cari. Mamak ben dogo. Buku 35 tulis. Tulis buku 35. Boleh jual getah, mari bayar. Tanda pula. Hutang 300 bayar 100. Defisit lagi lah 200. Ni. Allahu Akbar. Jadi ada di antara orang kaya zaman dulu, dia pergi semak buku 35 di kedai orang. Ada. Dia tengok orang miskin, mana kat dia tu? Makcik tu orang miskin tu. Ibu tunggal tu. Anak 5 tu laki lari contoh. Tengok. Dia tu lu bayar. Ada orang-orang yang kaya yang masalah orang ni buta dia terdesak. Nak makan. Keperluan Allah kala. Tapi lo ni tak ada buku 35 dah. Buku apa budak ni? Masa jenis main ceti belakang ni. Baiklah. Maknanya Allah ajar ini jumlahnya kecil atau besar tulis. Itu ada. Kenapa? Zalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Ta'ala dan lebih membetulkan, menguatkan keterangan saksi dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu. Tulis, lepas orang tulis tengok. Tokai kata, tengok, cek balik. Betul. Tanda tangan bawah. Pada hari sekian. 8 hari bulan Januari 24, berhutang RM55, 60 sen. Beli pamper, beli susu, beli gula. Tanda tangan. Jangan duk main beli hok juta-juta ya tanda. No. Beli kecil pun kena tulis kalau berhutang. Kategori yang ketujuh, tulis. 7, isu jual beli cash cara tunai macam mana? Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sama-sama kamu. Kita beli tunai, tak nak tulis tak apa. Falaysa alaikum junahun alla taktubuha. Maka tiadalah salah jika kamu tidak menulis. Ikut awak lah. Cuma biasanya tuan kedai sendiri tulis pula sebab dia nak kira keuntungan dia berapa hari ni. Macam sekarang ni kita beli dia pakai mesin kira-kira tu tak? Ada mesin apa pecik dia tet krek bunyi. Ada mesin dia panggil ada bakuk pakai suluh keluar harga. Ikut mula nak tulis macam mana pun yang penting tulis. Dan seeloknya lepas kita bayar biar tuan kena screen bagi pada kita. Anak banyak kali dah terkena. Bila kita dapat resip pembelian, kita balik tengok, ada benda yang dia tak scan. Kita ingat bahawa kita beli. Tengok, ada 2 perkara tak scan. Penat kita pula. Kena pergi kedai balik. Ada 2 perkara ni awak tak tulis. Allah terima kasih lah pakcik. Dah, mari betul balik. Jadi budak ni kadang-kadang dia duk scan tapi mata duk tengok muka lain. Duk tengok buah sama dia. Ya buah. Lepas tu ambil pakai letak dalam raga. Mana kalau kita tak tengok, ada apa lah kita. Dan insya-Allah lah kita tidak berdosa.
Sebab kita tak tahu. Tapi selesa ke hati makan orang hak tak payah? No. Maka kita kena ingat. Kena apa? Kena tulis. Scam boleh. Scan lah suluh tu. Ni bahasa kampung kita ni. Kita scan, kita suluh, kita catat satu-satu. Ikut awal lah. Yang penting, kalau jual beli transaksi secara tunai, secara cash, nak tulis betapa, tak tulis betapa, ikutmu. Sebab dia tak kelahi dah dua tu. Ataupun dia scan 2 kali. Berlaku juga. Tengoklah, yang pentingnya, kalau gaji semak, jadi. Tak gaji semak, tak jadi. Banyak kali lah pengalaman kita sendiri pun kena. Bila semak, dia scan 2 kali. Ataupun dia tak scan. Kita pergi bayar balik hak orang. Masalahnya kalau scan 2 kali nak refund balik, nak ambil duit kita payah kat dah. Itu dia lah. Baiklah. Allah kata apa? Wa ashhidu iza tabaya'tum. Ini yang keberapa dah ni? Yang ke-8 dah. Dan adakala saksi apabila kamu jual beli, kena ada saksi. Kalau saksi besar lah, pembelian besar. Kalau pembelian kecil, cukuplah dengan kertas resip pembelian tu. Kita kata cukuplah zaman kita hari ni. Ada satu risalah yang menarik ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah. Dia kata al-qabdu zaman kita ni, cara persaksian zaman moden ni cukup. Pasal itulah setengah-setengah kertas ditulis di resip, tidak ada tanda tangan kerana ini dicetak dengan komputer. Itu urus sama kayak terima lah, tak ada masalah. Waktu anak belajar dulu, kita pun ada tulis juga transaksi zaman kita ini. Manusia dulu kalau saksi kena tanda tangan. Lalu ni dia panggil bercetak dengan komputer, tak perlu tanda tangan. Sebab benda tu ada dalam sistem dia. Jadi diterima pakai zaman kita ini, dan insya-Allah tidak salah mengikut peraturan Islam. Wa ashhidu iza tabaya'tum. Yang ke-9 tukar. Wala yudarra katibun wala syahid. Dan janganlah mana-mana juru tulis atau saksi itu disusahkan. Disusahkan. Suruh tulis macam-macam pelik-pelik, tak usah lah. Jangan duduk ngenak kau lah. Jangan duduk mudarat kau tu. Benda sikit suruh tulis banyak. Dia panggil zaman kita ni panggil zaman klaim. Tahu zaman klaim? Ni banyaknya orang klaim. Awak berjalan 150 km ya. Alah cik, tulislah 200,5. Nanti kita minum air lah. Tu ayat gila dia panggil, ayat syaitan. Minum air, kau dapat 100, kawan tu minum air dapat RM2.5. Air batu campur. Nak kata apa? Jangan menyusahkan penulis dan mengkhianati saksi dengan benda-benda palsu. Kita kadang-kadang ada orang kata, ustaz tak claim ke? Kata nak claim apa? Aku tidur rumah kawan. Dia tu boleh ambil claim hotel. Kalau kita tak duduk di hotel, bolehkah kita claim? Boleh. Nak claim, nak ambil resip mana? Resip tipu. Maka haramlah kita. Kecuali dia bagi lamsai lalu. Ambil RM1,000, tiket dengan hotel. Munduk mana ikutmu? Tak apa. Ni tulis dalam borang. Hotel sekian-sekian. Harga 200,5. Dia pergi tidur rumah mak dia. Tulis tidur rumah mak. Free of charge. Dapat kasih sayang lagi. Nak kata apa? Jangan duk ngen nak kau ke. Kemudian Allah Taala sebut di sini, wala yudarra katibun wala syahid. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum. Ini yang ke-10 dah kan ni. Tulislah nombor. Dan kalaulah kamu melakukan apa yang larang itu, maka sungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan fasik, derhaka yang ada pada kamu itu. Wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, tinggalkan perbuatan jahat, klaim tak tukalu, tulis lebih atau kurang. Wa yu'allimukumullah, dan ingatlah Allah dengan keterangan ini mengajarkan kamu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala dengan sesuatu semua apa yang kamu buat mengetahui. Jadi ayat ini ayat sentap. Hei penulis, kamu hei saksi, kamu tuan kedah, kamu pembeli, jangan kena. Wattaqullah, takutlah kepada Allah Ta'ala,
wa yu'allimukumullah, Allah Taala akan ajarkan kepada kita benda-benda yang baik. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Taala dengan apa yang kamu buat semuanya diketahui oleh Allah. Jangan berani-berani, jangan pandai-pandai buat kerja benda yang tidak betul. Sebab kalau buat juga apa jadi? Nerakalah tempatmu. Wal iyaz billah. Kita minta berlindung Allah Taala daripada perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang boleh mengundang bala Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, kita ringkaskan masa. Kita mencari 5 faedah daripada ayat ini. Faedah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ayat ini Allah Taala nyatakan satu hukum transaksi jual beli, utang piutang dalam kaedah bagi orang yang beriman. Karena itu Allah Taala mula dengan ya ayyuhalladzina amanu, hey orang yang beriman. Kalau mu orang beriman, mu tulis dengan betul, tulis dengan tulus, tulis dengan adil, jangan kena kepada mana-mana pihak. Jadi siapa dia langgar undang-undang ini, bermakna dia adalah seorang yang kurang iman dia, lemah iman dia. Sebab apa? Sebab dia kena kepada perkara yang Allah Ta'ala beri amanah, beri tanggungjawab kepada dia. Dia tidak jujur dalam masalah ini. Ingat molek, harta ini salah satu daripada perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla supaya kita cari, kita jaga, kita buat molek. Tulis hadis daripada Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Nabi sebut pada dia, ya Amru, ni'ammal malis salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta itu diberi kepada harta yang baik apabila duduk di tangan orang yang baik. Hartanya akan jadi manfaat untuk umat, untuk Islam, untuk dunia, untuk akhirat. Hadis ini rawahu Ahmad dengan sanad yang soleh. Panjang hadis ini, tapi ana ringkas kerana masa lewat. Baiklah, isu yang kedua. Boleh, isu yang kedua gapo dia kita nak bincang. Yang kedua, Allah Taala sebut dalam ayat ini menyatakan bahawa Allah ambil berat hukum jual beli, transaksi, hutang piutang ini. Kenapa? Sebab ini di antara punca perbalahan di antara manusia, dan punca manusia masuk neraka sebab makan harta haram yang dia beli terlupa nak bayar, dia jual terlupa juga berapa harga. Nak buat macam mana? Dan menyatakan bahawa agama Islam itu sebagaimana mengambil berat tentang ibadat, Allah Ta'ala juga ambil berat tentang muamalat. Allah Ta'ala ambil berat tentang hubungan kita dengan Allah. Allah Ta'ala juga ambil berat tentang hubungan di antara kita sama-sama manusia. Jangan berani-berani nak ambil orang yang mudah-mudah. La. Isu yang ketiga, Allah Ta'ala sebut faktubuh, mesti kena tulis. Tak usah kira dia siapa. Dia ustaz ke, dia ustaz ke. Tak. Dia cikgu ke, dia cikgu. Dia pak haji ke, dia pak lebay. Tulis kalau berhutang. Jangan duk cekak pinggan. Ni marah ni. Oh, bila kita suruh tulis, dia marah. Dia kata, anda tak percaya kan? Anak 20 tahun dah menjadi pendakwah bebas. Bebas. Pendakwah bebas, hutang orang tak payah. Anak mula-mula balik ni cerita sedap. Cerita sedih. Waktu tu kita cetaklah buku Mekah ni. Nak cari sumber lah moga hidup pendakwah bebas ni balik. Cetak buku. Jadi kawan-kawan yang pernah beli buku ni masa di Mekah dulu, masa ngaji, minta buku ni. Kita pun hantar pos, belanja pos lagi bagi. 100 buah saya, 100 buah. Oh, kata saya ni buat kursus haji di Masjid Surau ni ada 100 orang, 200 orang, atas 100 buah. Duduk sebulan tanya, macam mana bayar nanti tak habis kursus lagi. Okey. Habis kursus dah tanya, macam mana buku saya? Allah saya. Waktu hantar anak balik kerusuhan ni letak di tangga rumah, terlupa nak akak kena hujan. Tak bayar. Pengkursus haji tak bayar hotel kan. Kita pun duk memikir, ya Allah Tuhan. Lagu ni kau perangai. Orang nak jadi pembimbing pada orang nak pergi cari haji mabrur. Hotel aku, dahlah kita susah masa tu. Mula-mula balik. Kalau saya sebut cerita ni, tuan-tuan rasa sedih lah.
Dulu pergi kuliah di surau, di masjid, walaupun kita ni ada PhD lah. Sekarang ni orang duk sibuk mengaji, duk pergi ke PhD. Ada PhD tapi orang surau ni dia tak nilai. Dia nilai kepada orang yang mari mengajar masjid dia bagi RM40. RM40. Orang lain pensyarah di universiti 1 jam 400. Kita syarah kuliah di masjid bandar, bukan surau, kampung, RM40. Berti pergi jalan, bagi 2 duit. Minyak 20, kereta kembara masa tu. Nak beli hot isteri pesan tadi susu anak sikit, cukuplah RM40. Berti kira takut malu dalam kedai orang tak cukup. Allah, tengok. Tak buku, tak bayar pula si pengkurus haji. Nak kata apa? Macam. Tulis, jangan tak tulis. Sebab itulah Tuhan suruh tulis. Kita tulis, dia pula tak ingat. Nak kata apa? Sebab itulah dia kata faktubu, Allah Taala sebut di sini bainakum. Dua-dua kena ingat. Kita tulis, dia tanda tangan. Jangan main. Jadi Allah Taala beri kepada kita katib adil. Cari orang nulis tu orang yang adil, orang yang pandai, orang yang tulus. Jangan duk cari orang yang duk main ngenak kepada orang. Jangan. Jadi kemudian Allah Taala sebut di sini apa dia? Yang keempat, tengok yang keempat, pengecualian. Illa an takuna tijaratan hadiratan, kecuali perniagaan jual beli secara tunai tidak jadi salah. Kalau kita nak tulis pun tak apa, sebab dia tidak menimbulkan perbalahan pada dasarnya. Tapi tulis lagi elok sebab kita tahu, kita beli, bila kita kali balik rumah semok barang-barang kita beli dengan kita bayar, ada kalanya ada barang yang dia tidak sebut, bayar balik. Ada kalanya dia tulis barang yang kita tak beli, pun berlaku juga. Jadi dua-dua tu penting. Cuma Allah Ta'ala longgarkan sikit beli tunai. Sebab apa? Sebab kurang perbalahan. Cuma warak kita nak tahu, kita suruh tulis juga. Masa kita bayar, tolong print resit tu, saya nak tengok. Bukan tak percaya ke awak, saya nak pasti barang saya beli ni semua sudah dibayar. Berlaku. Baiklah, yang terakhir, yang lain-lain itu kita tangguh esok insya-Allah. Yang terakhir Allah Taala sebut di sini, fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan. Kalau orang beli tu bodoh, dhaif, tak pandai nulis, maka kata di para ulama an asbabal qusur salasa. Sebab orang jadi kurang, sebab orang ni kurang 3 sebab. Satu, safah, bodoh, tak cerdik. Yang kedua, dhaif, sama ada kanak-kanak ataupun orang tua, ataupun ada istita'ah. Dia kuat tapi tak reti nak nulis. Maka orang yang bodoh, tak pandai jual beli. Orang yang dhaif, dia langsung tak reti, tak tahu apa. Orang yang tak mampu, sama ada dia tak reti nak nulis, tak reti nak cakap, seperti orang OKU pekak. Jadi semua tu Allah Ta'ala nyatakan mereka ini perlu kepada wali yang menguruskan keadaan mereka. Jangan biar dia pergi sendiri. Kalau tidak, nyetipu orang, nanya ke budak ni, nanya ke OKU ni. Itulah keadilan Islam. Jadi yang lain-lain, tuan-tuan, dalam ayat yang panjang ni boleh je saya nak keluarkan 10 apa ni faedah, tapi masa sudah tamat. Kita break sekat itu dulu. InsyaAllah sebahagiannya akan disambung besok dalam ayat gadaian. Dia panggil Ar-Rihan. Biiznillah azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.